Kemudian berpindah pula kepada alladzi yadhalluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi nak cakap dia punya perpindahan ayat ni, itu dia cakap munasabatul ayat. Apa munasabah daripada satu ayat Allah cerita tentang orang-orang kafir ni, kemudian Allah cerita tentang malaikat, iaitu malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan, Tuhan mereka lah. Bertasbih memuji Tuhan mereka. Jadi macam mana nak kaitkan? Itu nama dia munasabatul ayat. Daripada satu ayat dia terus berpindah dia punya tema dia atau topik dia, tajuk dia. Jadi ada ulama yang komen lah bagi penerangan. Tak semualah munasabatul ayat ni dalam kitab tafsir, tak semua ulama yang bawa, ada je berapa ulama. Jadi cakap kalau di dunia ni yang mereka ni ingkar kepada Tuhan mereka, ingkar kepada Rasul, dan perangai mereka ni buruk sangat, ketahuilah di sana tu, di langit itu ada malaikat-malaikat yang taat kepada Tuhan mereka. Di dunia ni makhluk taat kepada Allah, di sana tu ada makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malaikat. Jadi di sini beberapa pengajaran itu. First, malaikat ini mereka memikul arash. Kita pernah dengar arash cuma kita tak pernah lihat aja. Kalau langit pernah dengar, langit pernah dengar. Pernah lihat tak? Lihat tak? Takkan tak pernah lihat langit. Orang buta lah. Kan? Apa ni, matahari, tahu tak matahari tahu apa? Tahu. Pernah lihat tak? Pernah. Pernah dengar dan pernah lihat. Pernah dengar, pernah lihat. Arash ni, pernah dengar tak? Pernah dengar arash. Pernah lihat tak? Tak pernah lihat. Macam mana Ustaz arash? Saya tak pernah lihat. Awak tanya saya buat apa lagi? Saya pun tak pernah lihat. Jadi arash ni senang aja. Dia makhluk yang terbesar sekali. Kalau seluruh langit yang 7 ni, lapisan langit ini dibandingkan dengan arash tu macam cincin di padang pasir. Kita punya satu lapisan aja, langit dunia je. Langit dunia tu apa? Galaksi je. Galaksi. Yang kita lihat sekarang galaksi ni baru satu je. Kata saintis dia ada million of galaxy lagi. Jadi galaksi ada million lagi. Tak payah aku tengok ni galaksi ni tak tercapai gitu. Ada banyak lagi galaksi lagi. Jadi itu baru langit dunia. Belum langit kedua, langit ketiga. Semua ni dibandingkan dengan arash tu kecil aja. Apa ni, macam cincin di padang pasir gitu. Luasnya arash ni, luasnya arash. Jadi ada malaikat yang memikul, bukan sebenarnya arash ni tak perlu dipikul pun tak apa. Macam sama juga macam langit. Ada orang pikul langit tak? Supaya langit tak terjatuh. Allah Subhanahu Wa Taala tahan langit daripada jatuh. Allah sendiri boleh tahan arash ni daripada jatuh. Tak perlu pikul, boleh tak Allah? Tapi ini ditakzim kata ulama sebagai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat yang memikul arash. Sekarang ni 4 malaikat. Nanti nak hari kiamat 8 malaikat. Lagi ramai lagi. Hanya kalau kita nak jaga hanya 4 malaikat saja. Kalau kita jaga hanya 4, kata besar Ustaz. 4 malaikat saja yang pikul arash ni. 4 malaikat. Kata Nabi SAW, saiz malaikat ni, Nabi aku pernah lihat malaikat pemikul arash. Kata Rasulullah SAW, saiz dia punya telinga dia, lobe dia, telinga apa tak tahu lah bahasa Melayu apa bawah ni, dengan bahu dia punya jauh di sini dia 700 tahun perjalanan. Dia punya sini je, dia punya sini. Belum dia punya kepala, belum dia punya sayap, belum dia punya apa. Dia punya telinga dia je. Telinga dengan bahu dia lah. Telinga dengan bahu dia 700 perjalanan. Kita ni kalau depan malaikat ni macam cakap apa lah kan, macam semua pincit malaikat pincit aja mati terus. Dengan saiz kita dengan malaikat ni. Jadi malaikat ada yang ditugaskan untuk memikul arash Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malaikat pemikul arash.
Kemudian waman haulahu, dan malaikat yang di sekitarnya. Arash ni kita cakap adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Arash ni adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Jadi kalau malaikat yang memikul arash dan malaikat yang sekitar dia, yang berada di sekeliling dia, jadi mereka malaikat-malaikat ini dinamakan muqarrabun. Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dah dekat Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Dia dah dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat-malaikat ini mereka bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, Rabbihim, Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat pun kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut ayat ni, mereka dituntut untuk beriman macam manusia. Manusia dituntut untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kena juga mereka beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dituntut untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang malaikat lakukan ini suatu yang menakjubkan. Dia ni malaikat ni suci sangat, tak buat dosa, tak buat apa, dan mereka ni dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memohon ampun untuk orang beriman. Mereka memohon pengampunan untuk orang beriman. Allahu Akbar. Kita kalau tengok orang kita lah orang solat aja, tengok orang yang tak solat aja, tak ada nak mohon pengampunan untuk dia. Biar dia matilah dia, yang tak solat tak ini. Tak? Biasalah kan. Jadi gitulah. Aku dah solat, yang orang tak solat, kita pula ada. Kita tak mohon ampun. Moga-moga Allah mengampuni dosa dia, tak ada. Pasal kita rasa kita dah baik. Wujud kita ni satu macam. Buat aja sikit aja, beramal sikit aja, orang tak buat aja, kira kita dah macam malaikat dah. Malaikat ini status tak pernah buat maksiat, dekat sangat dengan Allah SWT. Ini orang yang beriman, yang mereka mohon ampun ni. Orang yang berdosa ke tu orang tak berdosa? Mestilah orang yang berdosa. Takkan dah mereka nak mohon ampun. Ya Allah, ampunlah mereka ni, ya Allah, kasihanilah mereka, rahmatilah mereka, ampunlah dosa-dosa mereka, kesalahan mereka. Siapa tu orang beriman? Kita lah. Kita tak buat dosa. Buat dosa tak? Semua kita buat dosa. Malaikat mohon ampun untuk kita. Allah. Sampai sekarang kita di antara Maghrib dan Isya ni, malaikat memohon ampun untuk kita dalam sebuah hadis. Malaikat mohon ampun untuk kita. Malaikat ada yang cakap malaikat berselawat, malaikat memohon ampun untuk orang yang tunggu antara Maghrib dengan Isya ni di dalam masjid. Allahu Akbar. Jadi mereka ni adalah makhluk Allah yang suci daripada dosa, namun mereka mohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Dan kita boleh banyak sekali. Saya baca satu ayat ni, ulama bawa berpuluh-puluh faedah pengajarannya daripada satu ayat ni. Daripada satu ayat tentang adab malaikat, tentang malaikat ni sebenarnya. Kita tak kenal malaikat, kita tak rasa cinta dengan malaikat. Hari ini mungkin tuan-tuan tak terfikir tentang malaikat. Ada fikir daripada pagi bangun tidur sampai saat ni, ada fikir tentang malaikat tak? Padahal dia dekatnya sebelah kita je. Malaikat kiri kanan kita, sebelah kita tak fikir tentang dia. Kita nak sayang ke sayang malaikat? Apa sayang sama malaikat? Tak terfikir pun, tak teringat pun, tak ini pun. Mereka ni mohon ampun untuk kita, tuan-tuan. Siapa sayang siapa ni? Kita sayang dia atau dia sayang kita? Kalau orang mohon ampun untuk kita, doa ni, kita mohon ampun untuk siapa? Rabbil fili wal walidayya. Ampun, kita tak mohon ampun untuk kawan kita ke, walaupun dia kawan baik kita ke, kawan apa ke, kita tak mohon ampun. Tak ada kita nak bangun malam, ya Allah, ampunlah kawan aku yang telah meninggal dunia. Jaranglah saya nak cakap diri saya lah, jarang aku nak buat macam itulah. Bangun malam-malam, menangis doa ampun untuk kawan yang dah meninggal 10 tahun yang dulu. Mana kita nak buat?
Kita hanya mohon ampun tu siapa? Mak bapak kita. Mak bapak dah bagus tu, kadang langsung tak doa pun. Langsung tak doa. Mak bapak awak yang kena seksa, tak tahu sekarang ni kena seksa ke tak kena seksa, awak tak minta ampun. Awak hidup macam lupa jasa-jasa mereka. Kalau ibu bapa kita telah meninggal dunia, mereka di alam barzakh, mereka dalam kenikmatan atau dalam siksaan? Wallah alam, tak tahu. Kalau dalam siksaan macam mana? Kalau kita doa macam nak gila, mereka dalam kenikmatan, tak ada apa-apa lah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jadi yang kita takut mereka dalam siksaan, kita pula tak berdoa kepada untuk mereka. Sibuk sangat, sibuk macam-macam nak dia. Sampai nak doa untuk ibu bapa pun tak ada masa nak doa untuk ibu bapa yang dah meninggal dunia. Ini memang ada ni, memang kita cakap tak balas, tak buat baik langsung kepada ibu bapa. Kalau ada anak macam gitu, memang rugi betul lah. Memang rugi ya. Anak yang tak ada, mereka memerlukan doa ni tuan-tuan. Mereka minta doa ni untuk yang mati ke untuk yang hidup? Lilladzina amanu. Kata ulama di sini, untuk yang meninggal juga, bukan untuk yang hidup. Jadi doa ni dia sangat-sangat bermanfaat untuk orang yang dah meninggal dunia. Pasal mereka tak boleh berdoa. Yes, mereka dah buat kesalahan, mereka dah buat dosa. Mereka boleh berdoa tak kepada Allah? Mereka dah tak boleh. Tutup pintu doa, pintu taubat, pintu itu semua dah tutup. Siapa yang boleh doakan untuk mereka seolah-olah mereka berdoa tak? Siapa yang boleh panjangkan amalan mereka doa? Mereka di dunia mereka berdoa. Siapa yang boleh istighfar, yang minta ampun untuk mereka? Sekarang mereka dah tak boleh kena ampun. Mereka contoh. Malaikat siksa mereka. Ampunkanlah aku, ampunkan. Tak boleh. Dah tak boleh. Dia kena siksa. Mak bapak kita kalau kena siksa, dia tak boleh minta ampun lagi. Siapa yang boleh minta ampun untuk dia? Anak dia boleh minta ampun. Anak pula lupa pula nak minta ampun. Tak ingat pula dengan mak bapak. Allahu Akbar. Betul lah, apa nak cakap? Ini anak berguna ke tak berguna? 100% pun tak berguna punya. Aku kena siksa ni. Orang kalau kena bil, kalau mak bapak kita kena bil dia kena bil pula, kena penjara, boleh bil lah, boleh bil. Awak boleh bil mak bapak awak, biarkanlah dia merengkuklah dalam penjara ke apa, reman ke apa biarlah dia reman. Aku tak nak bil dia. Apa punya anak kita kak? Apa punya anak? Mak bapak kau dalam kena reman ni, keluarkan dia lah, bayar, keluarkan dia lah. Itu bukan reman, ini reman alam barzakh ni, reman juga lah. Di alam barzakh. Awak boleh pilkan untuk dia, boleh tak kita pilkan untuk mereka? Boleh, dengan mohon ampun untuk mereka. Buat apa? Kalau tidak bermanfaat permohonan ampun kita, buat apa dalam Islam suruh kita berdoa Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. Mohon ampun. Panjang lah. Ini lama sikit tuan-tuan. Saya baca dia punya fawaid dia, ayat ni je panjang sangat. Jadi saya tak nak rushing. InsyaAllah kita sambung minggu depan insyaAllah. Aku lupa dikata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.